Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa anda untuk mendengarkan pembentangan kumpulan kami daripada kumpulan 5, yang mana kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Bersama saya dan juga 4 orang lagi rakan saya Ahmad Baihaqi bin Mahadi, akan menerangkan tentang pengenalan tajuk ini. Baiklah, untuk bahagian pengenalan tajuk ini, apa yang kita dapat gambarkan ialah persekitaran kerja boleh ditarifkan sebagai proses, sistem, struktur atau keadaan di tempat kerja yang mana membantu memberikan kesan yang positif terhadap produktiviti tenaga kerja. Persekitaran kerja yang kondusif juga termasuklah dalam menyediakan peranti yang memenuhi keperluan pekerja dan penggunaan teknologi dalam proses kerja, dan itu bahagian takrif. Begitu juga dalam konsep sekolah, persekitaran sekolah, guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam memastikan tempat kerja mereka dalam keadaan efektif serta kondusif, khususnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat memperolehi ilmu dengan lebih baik. Kemudahan sekolah mempengaruhi keberkesanan guru dalam menjalankan tugas dari segi peralatan yang digunakan semasa proses PDP. Seterusnya, melalui proses ini, dengan adanya semua yang telah disebut, dapat memotivasikan guru untuk bekerja lebih keras serta meningkatkan lagi tahap prestasi kerja mereka. Seterusnya, kita beralih kepada faktor mempengaruhi persekitaran kerja guru yang kondusif. Di sini saya dapat sebutkan 3 faktor. Antara yang pertama ialah persekitaran fizikal yang positif, yang mana pengudaraan di dalam kelas serta kemudahan prasarana yang lengkap, susun atur ruang kerja yang sistematik. Dan yang kedua ialah langkah kesihatan dan keselamatan pekerja. Sekolah yang selamat tidak hanya bermakna bebas daripada masalah disiplin semata-mata. Sebaliknya, perlu memastikan semua kemudahan adalah selamat. Guru dan pelajar harus didedahkan kepada budaya keselamatan serta kesihatan yang baik supaya akan dapat memahami dan mengamalkan konsep berkenaan. Ia bertujuan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan di tempat kerja, menyediakan persekitaran kerja yang kondusif sesuai dengan keperluan psikologi serta fisiologi guru dan pelajar. Dan yang ketiga, organisasi yang memberikan sokongan dan empati dan budaya korporat yang sihat, iaitu sebagai contoh mewujudkan jadual pengganti untuk guru yang ada kes-kes ataupun hal-hal kecemasan dan juga pembahagian kerja yang adil untuk tugas luar dari skop PDP. Kita beralih kepada seterusnya. Antara isu yang berbangkit untuk mewujudkan persekitaran kerja guru yang kondusif dan efektif adalah yang pertama adalah isu masalah susun atur dan peralatan yang tidak cukup atau telah rosak. Yang kedua adalah isu peraturan yang terlalu rigid di dalam kelas di mana guru tidak boleh mengambil tindakan apa-apa kepada pelajar sekiranya pelajar tersebut melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah masalah disiplin pelajar itu sendiri, dan yang terakhir sekali adalah isu pendekatan atau kaedah pengajaran guru yang tidak menarik. Untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan efektif bagi guru, guru terlebih dahulu menguruskan mempelajari pengurusan bilik darjah. Dalam pengurusan bilik darjah juga terdapat beberapa masalah atau halangan yang perlu dihadapi oleh guru. Antara halangan pengurusan bilik darjah adalah masalah susun atur dan peralatan yang tidak cukup ataupun telah rosak juga akan memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek susun atur sebuah bilik darjah, guru juga seringkali berhadapan dengan kematian punca untuk mengatur kedudukan meja dan kerusi pelajar-pelajar. Malah meja dan guru itu sendiri juga tidak muat untuk dimuatkan di dalam satu kelas. Hal ini mungkin disebabkan oleh 2 faktor, iaitu yang utama adalah bilangan pelajar yang begitu ramai dalam satu bilik darjah, dan yang keduanya adalah dengan ruang bilik darjah yang begitu terhad.
Bagi mengatasi isu ini, KPM telah mengatur strategi mengatasi permasalahan ini dengan mewujudkan susunan bilik darjah bagi pendidikan abad yang ke-21 selari dengan perubahan dasar pendidikan daripada KBSM kepada KSSM. Susun atur bagi kelas abad ke-21 adalah mesti mempunyai beberapa ciri yang penting, iaitu membolehkan pelajar terlibat secara aktif dengan PDP yang berlangsung, membina ruang autonomi pembelajaran dan menselerasikan ruang pembelajaran fizikal dengan ruang pembelajaran mental. Antara tiga konsep utama yang digunakan pakai oleh adalah campfire, watering hole dan cave. Campfire adalah konsep yang memberi ruang pembelajaran daripada orang pakar ataupun pencerita, manakala konsep watering hole pula adalah ruang pembelajaran sesama rakan yang melibatkan kolaborasi dalam kumpulan yang kecil. Konsep cave pula adalah ruang pembelajaran individu untuk mereka yang belajar mendapatkan ilmu secara sendirian. Secara asasnya, susunan bilik darjah abad ke-21 adalah berpusatkan murid, tidak berpusatkan guru. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pensyarah tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Dengan menggunakan konsep susun atur abad ke-21 ini juga, isu mengatur meja untuk pembelajaran kondusif di dalam kelas bersedikit dapat diatasi dan guru juga dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif untuk isu seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Alias, nombor metrik P123156. Tajuk tugasan saya hari ini ialah persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Okey, saya akan menyentuh pasal isu peraturan yang rigid. Okey, peraturan yang ketat adalah disebabkan oleh peribadi guru itu sendiri yang menghalang mereka daripada mengambil tindakan terhadap pelajar. Selain itu, sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak mereka yang mendorong guru bersikap tidak ingin ambil tahu, seperti tidak boleh marah, maki ataupun ambil hukuman kepada kesilapan apa-apa yang lebih menyembelah kepada anak, yang itu menyebabkan guru tidak mampu membuat apa-apa tindakan. Okey, penyelesaian kepada masalah peraturan yang rigid ini ialah, okey, A kita pecah kepada A dan B. A membina hubungan harmoni antara guru dan murid, membina hubungan yang positif antara guru dan murid, terutamanya di dalam kelas. Selain itu, ini merupakan salah satu proses berterusan dalam membentuk hubungan yang baik antara guru dengan murid. Ia memerlukan tempoh masa yang agak lama dan usaha sama yang kerap daripada kedua-dua belah pihak. Okey, oleh itu guru yang dapat membentuk hubungan yang baik dengan murid akan lebih dihormati dan mereka mudah memberi kerjasama kepada guru ketika hendak melakukan satu aktiviti dalam proses PDP, secontohnya kuis, pembentangan atau apa-apa aktiviti berkaitan yang ramai. B. Sokongan dan dorongan ibu bapa terhadap anak-anak. Okey, sikap ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan serta galakan kepada anak-anak, mendorong mereka yang lebih berminat, bersemangat, berketekunan dan berkeyakinan diri untuk belajar. Selain itu, faktor seperti amalan disiplin di rumah, hubungan mesra kekeluargaan yang utuh dilihat dapat memberi kesan terhadap pembentukan personaliti anak-anak itu serta anak-anak bermotivasi dan pencapaian yang bagus dalam akademik. Oleh itu, sikap atau disiplin pelajar sebenarnya dipupuk dari kecil dan diasuh oleh ibu bapa sejak lahir lagi. Okey, seterusnya masalah disiplin pelajar. Okey, masalah konten pelajar semakin berleluasa adalah disebabkan oleh persekitaran yang dilihat tidak dapat menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Ia adalah disebabkan oleh pembelajaran guru yang agak membosankan serta suasana pembelajaran itu tidak menarik pelajar untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran.
Okey, seterusnya bagi mengatasi masalah ponten pelajar di sekolah, pertama ialah keberadaan guru dalam bilik darjah. Okey, keberadaan guru dalam bilik darjah ni sangat penting. Sekiranya guru tidak dapat hadir pada jadual yang telah ditetapkan, pihak sekolah seharusnya menguruskan jadual bagi guru ganti supaya kelas tidak tinggal kosong. Secara lumrahnya, apabila guru tiada dalam kelas, pelajar lebih cenderung untuk keluar merayau pada waktu tersebut. Dan ini meningkatkan masalah ponten di sekolah lah. Apabila guru sentiasa ada dalam kelas, maka masalah disiplin ini dapat dielakkan dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa. Permuafakatan di antara ibu bapa dan guru dilihat dapat dilakukan, dapat diwujudkan melalui aktiviti komuniti di sekolah, seperti melalui program PIBG ataupun program-program yang melibatkan pelibatan guru, pelajar dan sekolah. Hal ini dapat mengurangkan masalah salah laku pelajar dan pada yang sama dilihat dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka, kerana pelajar merasakan bahawa diri mereka penting dan mereka takut untuk melakukan salah kerana mereka percaya bahawa tindak tanduk mereka ataupun tingkah laku mereka diperhatikan oleh ibu bapa dan guru. Isu persekitaran kerja guru yang kondusif dan efektif yang keempat adalah pendekatan atau kaedah pengajaran guru tidak menarik. Sesetengah guru gagal memilih dan menggunakan pendekatan dan kaedah pengajaran yang tidak menarik minat pelajar untuk fokus kepada aktiviti pembelajaran dan menyebabkan pelajar menjadi bosan dan tidak dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap pengajaran guru. Antara langkah penyelesaian untuk pendekatan atau kaedah pengajaran guru tidak menarik, yang pertama mewujudkan sistem penilaian yang berkesan dan tepat untuk menilai prestasi guru. Yang kedua, menambahkan tempoh sandaran hingga 3 hingga ke 5 tahun. Yang ketiga, merangka satu garis panduan tindakan ke atas guru tidak berkesan yang dipersetujui semua pihak iaitu KPN dan NUTP. Yang keempat, pentadbir sekolah memainkan peranan sebagai interactional leader. Antara rumusan yang dapat dibuat daripada isu persekitaran kerja guru yang kondusif dan efektif ini adalah: pertama, persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif mampu memupuk minat dan motivasi kepada guru dalam menjalankan tugas. Yang kedua, persekitaran sekolah yang baik dikatakan mampu menjana sikap positif, tahap minat serta semangat guru untuk terus berada dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang baik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad ke-21 juga mampu mempengaruhi persekitaran kerja guru yang efektif dan kondusif. Yang keempat, memberi peluang kepada pihak berkepentingan seperti pihak sekolah, PPT, JPN dan KPN untuk mengenal pasti dan mengusahakan persekitaran sekolah yang lebih positif dan akhirnya memantapkan aspek pengajaran dan pembelajaran guru. Berikut merupakan bahan rujukan yang digunakan untuk mengupas isu persekitaran kerja guru yang kondusif dan efektif ini. Sekian, terima kasih.